أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم اللهم فقهنا في الدين علمنا تعويل ودنا الصراط المستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati para imam, para bilal, pengungsi, timbalan pengungsi, EJK Masjid, EJK Surau, Ashabul Fadilah, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita mandi sendiri sebelum ada orang lain yang akan memandikan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita pakai sendiri sebelum ada orang lain yang akan memakaikan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita berjalan ke rumah Allah ini sebelum ada orang lain yang akan menjalankan kita. Alhamdulillah. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi mampu untuk kita sembahyang sendiri, berzikir, bertahmid, bertakbir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada orang-orang lain yang akan sembahyangkan kita, yang akan berdoakan kita, yang akan menzikirkan ke atas kita. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masih lagi menerapkan rasa sifat istiqamah untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam majlis ilmu sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, alhamdulillah saya diberikan ruang dan peluang untuk mengqadakkan yang telah saya tinggalkan pada minggu lepas untuk digantikan pada kali ini untuk meneruskan pengajian berkitab kita dan kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Kita masuk kepada membincangkan perkara prinsip yang keempat daripada 11 prinsip yang digarispandukan oleh tuan kitab ini, iaitu prinsip yang keempat, pengharaman membawa kepada keburukan dan bahaya. Semua benda-benda perkara yang telah Allah jelaskan hukumnya haram itu mesti di sana ada yang disebut sebagai yang tak elok bagi manusia, yang ada keburukannya, yang ada bahayanya kepada manusia. Bukan bermakna yang bahaya itu kita makan hari ini, kita gunakan hari ini, kita ambil hari ini terus Allah akan membalas cash. Tidak. Kadang-kadang bahaya itu mungkin berlaku pada 10 tahun yang akan datang, mungkin berlaku 5 bulan yang akan datang, tetapi di sana ada perkara-perkara yang akan memberikan keburukan.
Termasuk pun juga peristiwa-peristiwa yang berlaku hari ini. Mana mungkin Allah nak turunkan bala, banjir ke Covid ke apa jua pun juga, di sana adanya larangan-larangan yang Allah telah larang tapi kita buat. Maka di sanalah bermakna ada perkara-perkara yang larangan itu mesti juga disertakan dengan perkara-perkara yang disebut sebagai keburukan dan juga bahayanya, ya? Baik. Berkata tuan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang berhak untuk menghalalkan kepada hamba-hambanya dan untuk mengharamkan ke atas mereka mengikut kehendaknya. Sebab dialah yang menciptakan manusia serta memberikan pelbagai nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Justru wajarlah manusia itu memperhambakan diri kepadanya dengan menunaikan semua tugas dan tanggungjawab, ya, dengan perintah-perintahnya, ya, dan tidak boleh mereka membuat maksiat terhadapnya dan melanggar perintah. Baik. Dalam hal ini kita lihat bahawa sebelum ini kita bincangkan yang menghalalkan, yang mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kita sebagai hamba tak boleh menghalalkan, tak boleh nak mengharamkan. Kita boleh sebut ini halal, ini haram, apa yang telah Allah sebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Contohnya Allah sebutkan tentang hurimat alaikum maitatu waddamu walamul khinzir. Bangkai itu haram, kita sebut bangkai itu haram, ya. Darah itu haram, baik darah itu haram. Babi itu haram, maka babi itulah haram. Kalau kita sebut sebaliknya, maka inilah yang disebut sebagai kita telah menghalalkan benda yang telah Allah haramkan. Dosanya sama seperti mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang yang viralkan, dia masuk kedai Cina, kedai Cina dia masuk, ya, memang tak ada halal pun, memang tak ada halal. Dia masuk makan di kedai yang jelas menghidangkan benda yang haram, daging babi ni. Dia masuk, kemudian dia selfie, dia kata makan di kedai ini, kan? Jadi orang pun tanya, adakah sampai tak murtad makan benda yang haram ini, tuan-tuan, buat benda yang haram, ya? Contoh kita katakan bahawa minum arak, adakah sampai murtad? Mencuri, adakah sampai murtad? Makan rasuah, adakah sampai murtad? Maka diberikan pandangan oleh Sabu Samahah Datuk Mufti wilayah Persuan. Ini peristiwa yang 2-3 minggu lepas yang berlaku. Maka pandangan yang diberikan oleh Datuk Sabu Samahah Datuk Mufti, dia tak sampai kepada perkara yang murtad kalau makan babi, minum arak itu, tetapi dia termasuk dalam perkara yang dosa besar, ya? Dia tak sampai kepada mensyirikkan. Tetapi jika dia makan babi contohnya, dia minum arak, dia ambil rasuah, ya, dia makan riba, dia kata ini halal. Dia kata makan babi ni halal, apa pula kata haram? Banyak manfaatnya babi ni. Tengok orang Cina makan babi kaya-kaya, kan? Tengok pemain Vietnam makan babi kuat. Kan? Sebab pergi Singapura dia tak boleh makan babi. Babi tak ada, tak dihidangkan, kalah. Maka dia kata makan babi itu memang boleh kuat, halal makan babi. So dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yang nasnya, yang qat'i, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia anggap sebagai orang yang murtad, yang keluar daripada Islam, tuan-tuan. Sama juga kita katakan bahawa makan rasuah halal. Hari ni duk sibuk ialah yang kena tangkap sebagainya, itu semua orang Melayu dah. Rasuah semua orang Melayu yang duk tangkap. Yang beri rasuah Melayu ke bukan Melayu? Islam ke bukan Islam? Yang duk kena tangkap, yang duk kena penjara tu kebanyakan orang yang menerima rasuah. Sedangkan Allah kata ar-rashi wa murtashi finnar. Orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, dua-duanya masuk api neraka. Takat ini kita lihat orang yang kebanyakan yang kena itu orang yang terima rasuah. Maka kalau dia terima rasuah, dia kata tak apa, tak sikit je, halal lah, kira halal, kan?
Orang tu yang terima rasuah dia berkata kepada orang tu, halal dah. Halal dah bah. Kan? Halal halal dah. Makna dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Kata tuan kita Dr. Yusuf Aqdawi, maka hukumnya adalah syirik, perbuatan yang sama dosanya syirik. Kalau syirik keluar dari Islam. Dan juga dia berbangga-bangga dia buat benda yang haram. Kan musim ni musim orang cuti. Tuan-tuan tak cuti kan? Nampak ada sama seorang tak ada cuti. Kan? Orang duk pergi Langkawi, orang duk pergi Pulau Pinang, orang duk pergi PD, semua orang cuti sekarang ni. Nak bagi ustaz, mana ustaz cuti? Kan? Kuliah batal. Kan? Kecuali kuliah banjir. Kan semua nak bagi kuliah tentang kesedaran banjir sekarang ni. Berlaku pula ustaz. Semua cemas bab banjir. Tak salah kan untuk kita nak pergi bercuti tu. Dengan suami kita, dengan isteri kita, anak-anak, tak salah tuan-tuan. Cuma baru ni orang persoalkan lah, kan? Orang persoalkan sepasang artis ni, ya. Ya, perempuan ni artis lah. Saya tak tahu sama ada saya pernah cerita dah sini. Tak pernah ya. Kalau dengar pun apa salahnya kan. Astro pun ulang tak. Astro tu dia berulang. Ramai je orang tengok. Kan cerita P.Ramlee daripada dulu sampai sekarang ulang. Boleh hafal tak? Adalah seorang artis inilah kan, perempuan. Dia pergi bercuti di Langkawi, ya, dengan suami dia. Okey dah, tak masalah cuti dengan suami kan. Pernah bercuti je dengan isteri ke dengan kawannya. Trend sekarang ni orang pergi cuti dengan kawan. Yang isteri pula dengan grup cikgu sekolah. Suami tak ada. Geng-geng dia pergi umrah juga begitu. Dia suka dengan kawan. Dia tak suka dengan suami. Wallahu alam. Suami pun juga dengan geng-geng dia lah, geng ngeteh, godong-godong ya. Maka bila dia pergi bercuti, dan juga hotel ni ada hotel yang ada apa? Kita mandi tu apa? Dia panggil apa? Batap siapa yang biasa buat tahulah. Tak salah kan, tak salah kat suami isteri, tak salah sebab tiada had batasan aurat di antara suami isteri. Tak pakai apa-apa pun tak ada masalah suami isteri tuan-tuan. Sebab isteri itu sebagai ladang pada kita lah. Ladang ni tu Allah memperumpamakan sebagai ladang. Kita nak bercucuk tanam pun tak kisah. Kan ada orang ada ladang semak dia tak cucuk pun. Ada orang ladang dipakai sebelah je, sebelah lagi tak pakai. Ada orang ladang tanam pokok pisang, ada tanam pokok durian, ada tanam pokok kelapa sawit. Itu hak kita lah, tuan tanam. Cumanya dalam hal ini, bila dia mandi dengan suaminya itu, kan biar dia setap betul dengan buih kan, betul je, betul kan, buih, buih. Kan dia tak buih kan menjadi buih kan. Ada yang panggil apa? Jacuzzi tu. Jacuzzi dah. Yang duk musim angin sebagainya buih. Tak salah, saya tak salah. Cumanya bila dia mandi dengan suaminya, buih tu sampai sinilah buih. Kemudian dia pun ambil gambar selfie kan. Saya tak pasti siapa yang ambil gambar tu, tukang ambil gambar tu. Sebab tak nampak pula gaya tangan kayu pun tak ada. Sangkan baiknya mungkin letak atas kepala paip. Itu yang ambil gambar ya. Bila dia ambil gambar dengan keadaan yang sebegitu, maka dia up dalam Insta. Kan? Bila dia up begitu, menunjukkan auratnya itu, kepala ni, dan juga perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah kepada publik. Seolah benda itu dah jadi biasa, common. Sebab dia ikut cara orang putih. Kan? Orang putih tu. Maka kita sebagai orang Islam dah tahu dah perkara itu perkara yang menjadi rahsia di antara suami isteri. Jangan duk publishkan kepada orang lain. Ramailah yang duk komen, mengapa ini, sebab apa buat begini sebagainya. Ada yang komen, baik tak payah pakai buih, tunjuk terus je. Tapi saya tertarik bila ada orang bukan Islam komen. Orang bukan Islam tanya, are you Muslim?
Dia tanya, adakah anda Muslim? Orang Muslim tak buat begitu. Kan orang Melayu ya, Muslim tidak seperti itu. Jadi kita rasa bahawa ia perkara yang tak sepatutnya bagi orang namanya Islam itu. Ya, namanya nama Melayu, ada binti yang buat perkara-perkara yang sebegini seolah-olah menghalalkan sesuatu yang diharamkan ini. Minta jauhlah tuan-tuan. Kalau itu rahsia, mengapa perlu kita nak publishkan kepada umum tentang perbuatan kita kan? Ini orang suka kan? Suka apa buat sikit dengan suami sebagainya, dengan isteri ya tak dalam FB. Akhirnya menimbulkan pelbagai fitnah yang ada. Benda yang baik boleh buat, benda yang boleh mengisahkan orang, mengingatkan orang sebagainya, tak ada masalah kan? Ingat mati contohnya, perkara yang boleh mengingatkan kepada kematian ya? So dalam hal ini tuan-tuan, Allah yang menciptakan kepada kita ni dengan pelbagai nikmat yang banyak nikmat yang telah Allah berikan tuan-tuan ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau nak dihitung nikmat Allah ni tuan-tuan, tidak terhitung. Kita akan dapat rasa nikmat bila Allah tarik nikmat. Sekarang ni ada lah sahabat-sahabat kita yang Allah uji dengan banjir tuan-tuan. Kesian, memang kesian. Ada yang hilang kereta, ada yang hilang kursi meja, ada yang hilang rumah terus. Tapi yang duk hilang tu masih lagi ada, ustaz, saya hilang dunia, tapi saya masih lagi ada akhirat. Saya masih lagi ada iman ini. Ada orang yang memang ada harta tapi iman tak ada. Lebih baik tak ada harta daripada tak ada iman. Harta boleh kita cari tuan-tuan, harta tu anytime Allah boleh tarik harta ni. Tapi iman tuan-tuan. Dan ada juga yang Allah uji banjir ni, dia akan salahkan takdir. Kan dah lah harta dia hilang dah, semua hilang sebagainya, inilah Allah sebagai dia duk memburuk-burukkan takdir Allah. Kita risau iman ini akan hilang. Kita risau iman ini akan hilang. Sebab tu minta jugalah ustaz-ustaz ya, kena ubati iman mereka ini supaya jangan hilang iman. Allah turunkan musibah, memanglah kan nak uji, ketika itulah dia sabar, wasta'inu bisabri wassalah. Dia sabar ketika itu, itulah yang disebut sebagai orang yang kuat iman. Bukan Allah uji kita ketika ini, kita rasa marah, sabar bila? Sebulan lepas pada tu saya redha ustaz. Sebulan dah baru nak redha. Redha itu ketika Allah timpa musibah. Kan kita lihat yang orang duk viralkan yang abuse tu kan. Ketika itu dia hilang, ketika itu dia redha. Itulah yang kata kuat iman dia. Jangan ketika kita hilang itu marah orang sana, marah orang sini, marah kepada menteri, marah kepada Tok Mulu, marah kepada AJK masjid. Kan sebab tak beri nak masuk masjid. Sebelum ni tak nak masuk, bila ada susah masuk pula. Dah lah masuk, bila orang azan tak solat lagi, tak sembahyang. Ada tuan-tuan ramai ni kan duduk di masjid tempat ni, tapi bila orang solat dia tak solat. Ni yang kata walaupun dah masuk ke masjid pun ada lagi dahlah dalam keadaan-keadaan yang kata Allah ujikan dengan kemiskinan, hilang semua, aurat tak jaga, sampai di masjid, sampai di surau masih lagi tidak memberikan maknanya berdoa nak berwifi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ni tuan-tuan, banyak nikmat Allah tak uji. Cuma Allah uji kita sekarang ni nak bantu orang susah. Itu ujian kita sekarang. Kan ujian kita sekarang ni nak bantu orang ke tak? Yang orang duk viralkan tentang bantuan banjir, termasuk juga diberikan nombor akaun tu, kita nak transfer ataupun tidak. Itu ujian kepada orang yang Allah tak uji dengan musibah banjir sekarang. Tak semua orang nak kan. Sebab tu saya memberikan petua lah
kalau nak sedekah jangan beri cash. Kan, beri cash ni kita akan nampak duit tu. Kalau kita buka purse kan, purse tu nak beri yang belakang ke yang depan? Lelakinya depan tu 2-3 ringgit masuk. Dan masuk, bukan tak masuk, masuk situ. Sebab tu kadang-kadang dia lebih afdal bila sedekah ni biar tabung cari kita. Kan macam duk macam ni, biarlah tabung gerak. Nak tak nak dia malu juga, masuk jugalah. Kena paksa gerakkan tabung. Kalau tak nak jauh, dia rasa jauh. Bila pakai akaun transfer kan, transfer ni dia tak nampak sangat. Tekan angka je, dia tak nampak duit tu. Macam juga kita yang sentiasa jumpa dengan Ustaz Shopee, Ustazah Lazada lah kan, yang duk sebab tak nampak tu lagi. Bila tak nampak dia tak rasa mahal. Asyik sampai je. Sebab inilah transport dah lah tak ada kan. Sebab beras kita beli. Beras kita beli tapi akhirnya banyak duit dihabiskan ketika itu tanpa kita berikan kepada tempat-tempat. Ini juga disebut sebagai ujian. Tapi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ni cukup banyak nikmat itu ya. Inilah hak ketuhanan Allah untuk hamba-Nya yang diciptakan itu dan kemuncak penghambaan mereka kepada Allah. Akan tetapi rahmat dan belas kasihan Allah kepada para hamba-Nya dijadikan halal dan haram itu dengan sebab-sebab yang masuk akal. Jadi Allah menciptakan kepada kita ada dua, ada yang halal, ada yang haram, untuk nak melihat sejauh mana keimanan, sejauh mana ketaabudian kita atas perintah yang Allah berikan. Ya, baik. Memang benar Allah mengharamkan terhadap golongan Yahudi sebahagian daripada barangan yang baik kerana yang demikian itu sebagai balasan terhadap kederhakaan mereka dan pelanggaran mereka ke atas larangan Allah. Sebab kalau kita lihat bahawa orang Yahudi ini dia banyak mengharamkan benda-benda yang telah Allah halalkan. Dia mengharamkan lemak, dia mengharamkan hati, dia mengharamkan offal, organ-organ dalaman bagi orang Yahudi. Sedangkan Allah kata haiwan itu bila dah disembelih semuanya boleh dimanfaatkan, melainkan yang denas macam najis, tahi, darah itu memanglah, tapi yang lain itu adalah benda yang diharuskan. Tapi orang Yahudi sampai sekarang pun mereka memang tak makan organ-organ dalaman. Sebab mereka mengatakan bahawa ini semuanya adalah toksik kan. Kita asalkan halal semuanya berdal, tak ada masalah ya, tak ada masalah bab tu ya. So kalau siapa yang bisa yang tak makan, jangan makan. Tetapi jangan mengharamkan bagi orang lain yang nak makan. Ya, jangan mengharamkan. Ya. Sebab tu orang putih memang tak makan, tuan-tuan, orang putih. Tulang-tulang ni juga memang tak makan. Kita asalkan ni sup tulang, sup perut semuanya sedap belaka tu, ya. Jadi Allah mensyariatkan dalam Islam ini untuk menghapuskan kesalahan yang pelbagai cara selain dari yang haram, memakan yang baik-baik dan rezeki sebagaimana yang dikenakan ke atas kaum Yahudi sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya. Bagaimanapun kita lihat bahawa bagi orang yang termakan benda-benda yang haram ini, maka Allah berikan kelonggaran baginya. Itu bukan masuk kelonggaran apa tak, Allah berikan masa untuk tubu ila Allah taubatan nasuha ya, kan. Contohnya isu yang pernah juga saya pernah sebut dulu, coklat Candy Rabbit ya. Candy Rabbit ini coklat ini memang telah lama dah pun kita, anak-anak kita yang nak makan. Saya ingat zaman saya kecil pun memang dah ada dah yang coklat, yang chewing gum yang putih ni ya. Yang putih, kemudian ada salut ke nipis tu yang boleh kita makan terus kan. Banyak dijual di kedai-kedai yang open, yang timbang ya. Coklat ini memang tidak ada halal pun, memang tidak ada halal, diimport daripada China ya. Kebiasaannya anak-anak kecil suka makan ini. Bila kita test balik, rupanya dia ada dikesan DNA babi, ada sumber babi dalam coklat ini.
dibuat melalui gelatin, ya. Sebab bila sesuatu yang jenis chewing gum ini, dia ada sumber gelatin. Maka gelatin ini biasanya ambil daripada pig skin, daripada kulit babi. Jadi ramai dah yang nak makan ni. Ramai yang tanya saya, "Ustaz, kami apakah hukum makan coklat Kenny Rabbit ni?" Saya tanya, dah makan ke belum? Dah makan dah. Alhamdulillah, rezeki. Tetapi di sana adanya ruang yang Allah sebutkan bahawa ada cara untuk kita bertaubat nak menghapuskan dosa ni, ya. Jadi dalam hal ini dalam Islam ada taubat nasuha yang boleh menghapuskan dosa seperti air yang bersih, dapat menghilangkan kekotoran daripada pakaian. Itu maksudnya bahawa walaupun sebesar mana pun dosa yang kita buat melainkan syirik, maka Allah boleh menghapuskan. Seperti Allah menghapuskan kenajisan, Allah menghapuskan benda-benda yang mungkar ini dengan kaedah menghantar banjir, dengan kaedah menghantar COVID sebagainya. Itu juga perkara-perkara yang boleh kita ambil pengiktibaran tentang ini, ya. Baik, ada juga amalan yang baik dapat menghapuskan amalan yang buruk. Ada juga sedekah yang dapat menghapuskan dosa dan juga maksiat, sebagaimana air dapat memadamkan nyalaan api. So dalam hal ini semua orang buat dosa, kan? Semua orang ada melakukan dosa. Hatta saya pun juga banyak dosa yang dibuat. Banyak cakap, banyak dosa, tuan-tuan. Dia berbaik macam tuan-tuan senyap, tak cakap. Kan, tak banyak dosa. Ustaz ni banyak cakap, banyak salah pula, dosa pula. Kan, jadi perkara yang perlu kita ambil, semua insan akan ada melakukan kesalahan. Kullu insan la yakhlu min khata' wa nisyan, mesti akan ada buat salah. Tetapi di sana sebaik-baik orang yang buat salah ini ialah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubatlah, ya. Sebab tu dalam hal ini antaranya nak menghapuskanlah sedekah tadi. Ni 29 kan. Lagi 2 hari habis untuk tahun ini. Maka zakat kita bagaimana? Dah clear ke belum? Zakat pendapatan lah, zakat gaji ni, ya. Kalau tak clearkan lah. Zakat itu, ya, itu juga antara ni, dan juga termasuk juga kita keluarkan sedekah. Sedekah ini antaranya nak menyucikan kod-kod lah. Ada masa 8.30 sampai pukul 5.30 ini ada yang kita buat ke atas urusan sendiri, banyaklah kan. Bukan setakat tuan-tuan, saya pun ada juga yang pergi ke bank, yang pergi servis kereta, kan. Sebab yang masa lain bank tutup, kita nak perlu buat urusan-urusan sendiri. Mudah-mudahan dengan sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita atas keterlanjuran yang kita tidak tahu, ya. Baik, so dalam hal ini tuan-tuan, apa yang Allah haramkan itu di sana mesti ada benda-benda yang kemudaratan. Kemudaratannya. Baik. Contohnya perkara zumbami inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim dalam perkara khamar dan juga judi. Apabila Allah sebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma, ya, akbaru min naf'ihima. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan juga judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Orang yang berjudi memanglah tuan-tuan, susah ke senang judi ni? Senang je tak? Tikan 6 ekor je. Tikan 6 ekor je, ataupun juga main daun teruk, tak payah cakap pun, ya. Kena yang kena kaya-kaya. Tapi tak ada lagi orang yang kaya main judi ni, tuan-tuan. Yang kaya token judi. Yang token judi, ya. Yang tikan 6 ekor juga begitu kan. Dulu memang biasa tikan 6 ekor dah. Sekarang ni agak payah sikit. Kalau kita surat khabar dulu, orang duk beli sebab nak tengok nombor 6 ekor, ya. Sini ada tak kedai ekor? Tak ada? Ada kan kedai ekor? Saya tengok persen 15 ke dah persen 9?
Pasti 8 kan? Kena ikut. Dah. Ikut. Kena RM2. Kena RM2 ni. Orang terkejut dah. Putrajaya pun ada tuan-tuan. Memang ada manfaatnya sikit, tapi keburukannya tu dia akan jadi lebih besar. Walaupun orang boleh kaya dengan judi, tapi dia akan memberikan kemudaratan ke atas keluarganya. Arak juga begitu. Yang telah kita bincang panjang bab soal kata arak ni tuan-tuan. Dia akan memberikan kesan. Ini soal nak buat undang-undang yang kata arak ni bukan setakat diri dia, dia akan menyusahkan orang lain. Arak dikiaskan pula dengan dadah kan, yang 10 orang ke 9 orang yang highway yang meninggal tu ditest drivernya positif dadah. Jadi dia akan memberikan kesan dan juga kemudaratan kepada orang lain. Sebab tu Allah haramkan. Tapi yang haram itu dia akan diperbesarkan. Memang ekonomi arak memang mahal tuan-tuan. Kita beli arak setin berapa ringgit? Air apa tu? Cincau ke air tin Coca-Cola, Pepsi tu baru RM2 lebih nak. Air Carlsberg setin berapa? Tak nak beli. Kan dia lebih mahal lagi kan. Kalau tuan-tuan naik flight sebagainya, air arak tu lebih mahal lagi. Dari sudut ekonomi memang orang yang meniaga arak ni untung tuan-tuan. Saya tahulah dari sudut iklan dia sebagainya. Saya tahu tu bila Jakim pernah minta air Malta tu, Malta, walaupun dia free alkohol, dia tetap juga dianggap sebagai arak. Diletakkan di tempat yang non halal. Maka Heineken datang jumpa kami, Jakim kan, syarikat arak masuk Jakim jumpa kami, ingatkan nak mohon saja halal. Dia marah sebab Jakim arahkan air malt ini letak di tempat yang tak halal, sebab mereka rugi. Mereka boleh rugi bila letak di tempat yang tak, sebab orang tak boleh masuk tempat yang tak halal tu. Bila diletakkan bersama dengan air Coca-Cola, air Pepsi ke air soya, dan juga termasuklah air Tungkat Ali sekalipun sebelah-sebelah, maka laku. Ini laku. Maknanya mereka boleh untung. Tapi dia adalah daripada sumber arak. Dia daripada sumber arak. Satu persoalan yang tegas apabila seseorang ditanya dari hal yang halal dalam Islam, apa dia? Dijawabnya, yang halal itu adalah segala perkara yang baik, iaitu semua barangan yang dianggap baik dan yang sempurna oleh jiwa yang sederhana, yang normal dan juga dipandang tinggi oleh manusia dalam masyarakatnya, iaitu yang baik yang tidak timbul dari pengaruh adat juga kebiasaan. Maknanya dalam yang halal ini, dia hendaklah yang memberi manfaat kepada tubuh badan. Kalau badan kita ambil benda ini, dia tidak mendatangkan kemudaratan, maka dia dianggap sebagai benda yang halal, yang manfaat. Kalau sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan juga yang menjijikkan, walaupun pada pandangan adat budaya kebiasaannya kita kata benda itu elok, tetapi pandangan agama mengatakan bahawa ianya adalah tidak elok, maka pandangan agama lah yang perlu kita ambil. Kan ada setengah budaya tempat macam juga kita lihat orang yang duk makan apa? Makan makanan yang rare ni, macam makan exotik. Makanan-makanan yang pelik-pelik ni kan. Bagi orang Vietnam, bagi orang belah Thailand, bagi dia biasa makan cengkerik, makan apa dah, budaya dia. Tapi sebenarnya dia juga memberikan kemudaratan kepada badan. Bukan ketika itu dia akan memberikan kajian yang dibuat, akan memberikan dalam tempoh 5 tahun 6 tahun. Walaupun adat kebiasaannya itu boleh, tapi Islam kata tak boleh, sebab dia memberikan kemudaratan ke atas badan. Dan juga orang yang duk makan ulat sagu kan, walaupun orang Sarawak makan ulat sagu tu, tapi fatwa mengatakan haram sebab dia termasuk perkara yang menjijikkan.
yang tidak lalu, walaupun budaya sana, tapi tak semua orang pun boleh makan itu. Walaupun ditumbuh dalam pokok sagu kan. Kecuali dia makan dengan pokok sagu tu macam juga ulat. Hukum makan ulat dengan buah. Dia harus kalau tidak menjijikkan kita makan ulat bersama dengan buah. Kalau kita ambil ulat saja makan buang buah, ya itu tak boleh. So dalam hal ini juga kita lihat bahawa perkara-perkara yang baik. Yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakumun thayyibat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kamu makanan yang lazat serta baik. Kan? Lazat serta baik. Sebab tak semua perkara yang lazat tu baik. Dan juga tak semua perkara yang lazat itu berzat. Dan tak semua perkara yang berzat itu berkat. So dalam kita ni nak cari yang lazat ke, nak cari yang berzat ke, nak cari yang berkat, tuan-tuan? Azan dulu ke? Azan dulu. Sila. Saya nak habiskan sikit lagi.
sikit lagi ya. Baik, so dalam hal ini sudah semestinya lah kita mencari sesuatu yang dianggap sebagai yang berkat, barakah. So keberkatan itu datang daripada kita memahami konsep halal dan juga haram itu ya. Sebagaimana yang Allah haramkan ke atas khinzir atau juga babi ini ya. Kalau kita lihat di sini, ada kalanya keburukan sesuatu barangan itu tidak jelas pada suatu zaman yang tertentu, manakala ianya jelas pula pada zaman yang berikutnya. Oleh itu sewajarnya sikap seorang mukmin itu selalu mengatakan, kami dengar dan juga kami taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Contohnya, tidakkah kamu lihat bahawa Allah mengharamkan memakan daging babi ini? Jelas Allah mengharamkan makan daging babi ini ya. Ada yang kata bahawa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh saintis, 185 produk boleh dihasilkan daripada seekor babi ini. Banyak manfaatnya, cukup banyak manfaatnya. Haiwan yang paling banyak beranak, babi. Haiwan yang paling banyak lemaknya, babi kan. Haiwan yang paling mudah untuk dibela, babi. Tokek babi tak pernah rugi pun, sebab banyak beranak. Sekali beranak 12 ekor, 13 ekor tu. Ya. Yang paling banyak untuk dibuat sumbernya dalam perubatan juga yang terbaiknya, babi juga. Kulit yang paling lembut, yang paling bermanfaat, babi. Bulu yang paling bermanfaat sekali, bulu babi. Daging yang paling sedap sekali, daging. Nah, tu tuan-tuan tanyalah sendiri orang yang iya ke. Maka kalau dilihat memang banyak manfaatnya. Mengapa Islam mengharamkan? Mengapa Allah mengharamkan? Sebab tu ada orang Islam yang menulis, meninjau semula pengharaman babi, sebab banyak manfaat kan. Sebelum ini kita faham bahawa babi dibela di tempat yang agak kotor. Ada 2 ekor haiwan yang makan najisnya sendiri, yang minum air kencingnya sendiri, iaitu babi dan juga kera, beruk. Dia memang makan najisnya sendiri ya. Dan juga dia suka haiwan babi ini. Kalau kita baca dalam buku pria babi ini, dia akan menyondol kawannya sendiri. Sebab itu kebanyakan bila sembelih babi ya, dimatikan babi ini, di pehanya itu akan ada lebam. Banyak dia akan ada lebam sebab disondol oleh geng-geng dia lah ya. So siapa yang suka potong queue kereta, potong queue orang tu, lebih kurang sifat dia begitu. So dalam hal ini, kalau kita lihat, bila kita sebut bahawa diternak dengan cara yang kotor, hari ini babi dalam ekon tuan-tuan bela putih lagi, dapat ditunjukkan benda itu memang bermanfaat lagi. So adakah bila dibersihkan, dibuktikan bahawa babi itu banyak manfaat, adakah yang haramnya, asalnya haram, akan bertukar kepada yang halal? Tak, tuan-tuan. Ya, ni yang kata bahawa sami'na wa ata'na, sebab kita perlu kepada perintah yang kita yakin yang Allah telah janjikan, yang Allah telah sebutkan, maka kita kena ikut dan juga taat. Jangan banyak soal. Kalau nak dibuat kajian itu peranan orang bukan Islam, dia akan membuat kajian pelbagai, nak menunjukkan bahawa yang Allah haramkan, darah itu, daging babi itu, termasuk bangkai itu, banyak manfaat dan juga ditunjukkan banyak dia punya kelebihan. Maka kalau kita terpedaya dengan hujah-hujah yang sebegini, kita akan mempersoalkan apa yang telah Allah sebutkan. Sebab itu dalam hal ini disebutkan bahawa kita sebagai orang Islam kena sami'na wa ata'na. Macam juga hadis yang telah Allah sebutkan, ittaqu al-mala'ina thalath ya, peliharalah diri dari 3 perbuatan yang membawa kepada laknat. Jauhkan. Yang pertama Nabi sebut al-baradu fil mawarid, iaitu buang air di tempat yang laluan air. Tempat mata air ini, kita kencing, kita berak situ, dia akan menyebabkan bahawa tempat-tempat lain juga akan mendapat kenajisannya. Termasuk juga yang kedua Nabi sebutkan
wa qari'atit tariq, di tempat orang lalu lintas kita berak kencing tempat orang yang dah kawasan laluan kaki ini, dan juga wadzilli, iaitu tempat perteduhan wakaf ni kita buang air. Nabi sebut begitu je. Bila sekarang ni, bila dah zaman moden, memang bila Nabi sebut laknat itu menyebabkan orang yang buat begini banyak penyakit. Kan kalau kita buang air di tempat-tempat ini boleh menyebabkan penyakit-penyakit E. coli contohnya, yang boleh menyebabkan keracunan makanan, penyakit yang berjangkit. Jadi setiap larangan yang diperintahkan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah SAW itu, ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak tahu hari ini tapi dibuktikan. Contohnya hari ini dah ada kes JE, macam-macam lah kan. Hari ini juga adanya COVID, semuanya berpunca daripada apa yang telah Allah haramkan untuk kita nak makan. Saya rasa itu saja yang sempat saya nak kongsikan untuk pada kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik adalah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan-pandangan tersebut. Sebab kadang-kadang pandangan-pandangan ini dalam bab fiqh ini macam-macam tuan-tuan. Ada pandangan khilaf-khilaf mazhab ini ya. Macam juga orang kata bahawa darurat sampai sekarang, adakah boleh ambil pergi masuk kedai orang, boleh ambil mesin basuh, boleh ambil oven, boleh ambil pick-up TV. Kan darurat orang banjir, makan tu je. Ni dengan TV pun ambil juga tuan-tuan. Darurat ke dah? Yang tu kita jangan sampai tahap begitulah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.